Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat hadir semula dengarkan cerita-cerita daripada Abang yang sebenarnya cerita orang ramai, Abang tukang sampaikan aja. Hari ni Abang bercerita awal sikit, baru pukul 11 suku. Abang dah siapkan kerja awal-awal. Sebabnya hari ni Abang nak cerita yang agak panjang dan melerit sikit. Macam mana nak cakap, memang doa lah, doa daripada orang ramai yang minta Abang ceritakan panjang. Jadi kali ni agak panjang sikit. Jadi sebelum mulakan cerita, Abang nak melalut sikit. Abang suka dengan satu soalan yang Abang ditanya, kenapa Abang tak pakai baju hijau bila Abang buat rakaman? Balik-balik baju biru, baju merah, biru merah putih. Dia kata sebenarnya latar belakang dekat belakang Abang ni adalah tabir warna hijau. Tujuan Abang letak tabir warna hijau adalah nanti Abang ambil lah gambar daripada Google, Abang letakkan kat belakang, jadikan background macam sekarang ni lah. Jadi itu sebabnya Abang tak boleh pakai baju hijau. Kalau Abang pakai baju hijau, nanti dekat badan Abang keluarlah background belakang ni, nampak macam kepala Abang terpotong. Cerita lagi seram lah kan. Dah lah buat cerita hantu, ceritakan cerita hantu, buat apa tu, kepala Abang pula terpotong macam tu. Jadi tak kena. Jadi hari ni Abang ada 3 cerita disampaikan oleh 3 orang yang berbeza. Yang pertama disampaikan oleh seorang lelaki bukan nama sebenar, iaitu Fikri, nama yang diberikan oleh penonton yang menonton video Abang. Dia request lah untuk Abang gunakan nama Fikri. Berlaku pada tahun 2000 kalau tak silap Abang, dekat mula-mulanya dekat Tawau. Lepas tu berpindah ke Kuching. Jadi ceritanya pasal orang Sarawak lah kan. Itu cerita yang pertama. Tapi cerita pertama ni agak panjang melirik jugalah. Tapi memang pelik. Abang macam bila dapat cerita tu, tak pernah dengar cerita ni. Cerita yang kedua pula berlaku pada tahun 1993, juga dekat Sarawak, iaitu di kawasan Kuching. Kisah seorang budak perempuan dan kakaknya yang bernama budak perempuan tu namanya Arina dengan kakak dia. Arina ni pun bukan nama sebenar, tapi Abang gantikan dengan nama yang dicadangkan juga. Itu cerita kedua. Cerita ketiga pula disampaikan oleh seorang perempuan juga, tapi kali ni berlaku pada tahun 2006. Perjalanannya di antara Kedah sampailah ke Kajang, tapi kes ni berlaku dekat satu kawasan di negeri Perak. Disampaikan oleh seorang budak perempuan, minta Abang jangan gunakan nama sebenar, tapi Abang letak nama Kartini. Sebab apa nama Kartini? Nanti Abang jelaskan pada video yang ketiga. Okey, tanpa membuang masa, jom kita terus Abang ceritakan tentang cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku pada tahun 2000. Tapi sebelum Abang melanjut kepada tahun 2000, dia ada rentetan awal-awal tu. Abang mulakan tahun 1998 yang sampaikan ke Abang ni cerita lelakinya namanya Fikri. Tahun 1998, kawan baik kepada Fikri iaitu Jason, bukan nama sebenar, mengalami kelemalangan teruk. Dia bawa kereta kancil pada waktu tu. Lepas tu kereta kancilnya berhenti dekat lorong kecemasan. Adalah hal-hal dia. Tiba-tiba kereta tu dilanggar daripada belakang oleh trailer. Sampaikan kereta tu betul-betul lepeh penyek. Kalau tengok daripada kereta, memang orang dalam kereta tu tak akan selamat dengan darah yang bersepah. Tapi rupanya yang ada dalam kereta tu selamat. Itulah Jason. Jason selamat dalam kemalangan tu dan dibawa ke hospital dan dibuatlah macam-macam operation dan akhirnya Jason diselamatkan. Cumanya Jason mengalami koma selama 1 bulan. Nak jadi cerita, Jason dengan Fikri bekerja pada ofis yang sama, iaitu menjadi pegawai bank, kerja dekat satu bank dekat Kuching. Selepas koma selama sebulan, lepas tu barulah si Jason ni sedar daripada koma. Lepas tu dia bercuti selama lebih kurang setahun lah. Setahun lebih kurang sebelum dia kembali kerja. Dan selepas dia kembali kerja, ada sesuatu yang pelik berlaku dekat Jason ni. Dia lebih suka menyendiri daripada dia berjumpa atau berborak-borak dengan kawan. Nak jadi cerita, pada tahun 2000, Jason telah ditugaskan bersama-sama dengan Fikri untuk membantu bank
cawangan Tawau, Sabah. Jadi Fikri dengan Jason pun pergilah bergerak ke Tawau, Sabah. Sampai dekat Tawau, diorang disambut dengan seorang lagi pegawai namanya David. Okey. Jadi David dengan Jason beragama Kristian dan Fikri beragama Islam. Ceritanya berlaku dekat Tawau. Sampai dekat Tawau, diorang ni ambil satu servis apartment. Kalau dalam bahasa Melayu ni adalah homestay lah. Homestay tapi rumah macam rumah apartment, macam lebih kurang flat yang high class lah, sebab diorang semua ni pegawai bank kan. Jadi diorang pun menyewalah dekat situ selama 2 malam. Sebabnya diorang perlu menyelesaikan tugas-tugas yang ada di Tawau. Tujuan diorang datang di Tawau sebab pada tahun 2000 berlaku satu perubahan dalam sistem perbankan, iaitu daripada tahun 99 ke tahun 2000. Waktu itulah kalau korang pernah dengar Y2K. Kalau macam anak-anak yang dengar video pakcik ni, nak tanya dengan mak korang apa yang berlaku pada tahun 2000, iaitu Y2K. Sistem bank terus berubah. Sebab itu Fikri dan juga Jason dihantar untuk bantu cawangan di Tawau, Sabah. Bila diorang dah menginap dekat servis apartment ataupun homestay yang diorang sewa selama 2 hari itu, malam yang pertama berlaku dah benda yang pelik gila, iaitu waktu tu Fikri selepas sembahyang maghrib dia keluar pergi rumah sepupu dia yang kat Tawau. Sebab dekat Tawau tu memang ada seorang sepupu dia bekerja sebagai polis. Jadi diorang pun minumlah, makanlah sama. Ialah susah nak jumpa saudara mara bila ada tugas-tugas macam ni, senang sikit nak jumpa saudara mara. Pada masa yang sama, yang tinggal dekat homestay tu Jason dan juga David. Bila lebih kurang pukul 12 macam tu, Fikri pun baliklah ke apartment tu. Bila dia buka pintu, tak ada apa yang pelik, semuanya baik-baik aja. Tapi bila dia nak masuk dalam bilik, dia terbau satu bau hamis, macam bau kencing tapi bau darah. Bercampur antara kencing dengan darah, hancing dan hamis. Tapi dia buat tak tahu, mungkin dia tergerak dekat hati dia, mungkin apartment yang diorang sewa ni ada benda yang tak kena. Tak apalah, dia terus masuk dalam bilik. Bila dia masuk dalam bilik, dia pun siap-siaplah nak tidur. Tapi pada waktu ni dia belum solat lagi. Dia belum solat. Jadi dia dah siap-siap pakai baju untuk solat isyak waktu tu. Dia pun angkatlah takbir Allah. Waktu dia angkat takbir Allahu Akbar tu, dia nampak dekat depan dia ada cermin, dan cermin tu, daripada cermin tu dia nampak dekat belakang dia ada seorang perempuan berbaju hitam, rambutnya agak panjang. Tapi sebabkan dia dah angkat takbir Allahu Akbar, dia tak boleh berhenti. Itu dah memang syaratnya lah kan. Syarat kalau yang bukan Islam itulah caranya. Dah kita Allahu Akbar, kita tak boleh berhenti. Kita kena teruskan sembahyang. Bila dah Allahu Akbar tu, dalam hatinya tergerak, siapa pula perempuan kat belakang aku ni? Tak apa, dia tak pandang cermin kat depan, dia terus pandang dekat tempat sujud, dia terus fokus solat. Fokuslah solat, tak ada apa-apa. Tengah-tengah dia solat, waktu tu dia nak rukuk, tiba-tiba dekat belakang dia, dia rasa macam ada orang tepuk belakang dia. Tap macam tu. Waktu tu dia kata bulu roma dia meremang tiba-tiba. Seram, tak boleh nak cakap, dia kata. Tapi dia tengah solat, kuatkanlah bacaan solat tu. Kalau bacaan tu tadi volume 3, ni volume 5, kuat no. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam nak menghilangkan perasaan takut, bukan menambah keyakinan diri lah kan. Bergantung terus kepada Allah Ta'ala. Bila dah kena tepuk macam tu, dia teruskan sembahyang. Sampailah rakaat terakhir, sampailah tahiyat akhir. Bila tahiyat akhir, orang Islam perlu pandang Assalamualaikum warahmatullahi, pandang kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, pandang kiri. Waktu dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi dan pandang kiri, tiba-tiba dia nampak dekat katil dia ada seorang perempuan yang sama berdiri atas katil. Waktu tu dia meremang lagi sekali bulu roma. Terus dia baca ayatul kursi. Terus baca ayatul kursi, nak menambah keyakinan diri, pada masa yang sama nak bagi benda tu hilang daripada situ. Dan dia baca tu kuat-kuat.
Dia kata, lain macam rumah ni. Aduh, bila dah tersewa rumah-rumah yang pelik ni kan, tak boleh nak cakap lah kan. Dia cakaplah dalam hati, ya Allah Tuhanku, berilah kekuatan kepada aku, halaulah benda tu, sebab aku nak beribadah, aku nak tidur dekat sini kan, aku ada kerja besok. Jadi selepas dia habis baca ayat kursi, dia baca sedikit doa, dia tengok dekat katil dia, dah tak ada lagi tu benda tu tegak berdiri, dah tak ada. Syukur dah, dia kata. Dia pun terus siap-siap tidur, tutup lampu, nyalakan lampu tidur, dia teruslah tidur. Jadi benda tu tak stop kat situ, lanjut tau, berlanjutan. Waktu dia lebih kurang pukul 1 lah macam tu. Waktu tu dia dah lelap. Tapi waktu dia lelap tu, dia terdengar-dengar dekat telinga dia, seolah-olah ada orang mundar-mandir dalam bilik dia. Tapi dia kata, sah, ini jin. Jin saja nak menguji aku, nak menakutkan aku. Jadi aku buat-buat tak tahu je lah. Selawat Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad je lah. Dah tak boleh nak buat apa kan. Kalau buka mata kan nampak benda tu mundar-mandir, lagi kita takut. Jadi dia cadang tak nak buka mata. Dia tutup je mata. Bila dia selawat Nabi, tertidur balik. Tengah-tengah dia tertidur, tiba-tiba dia terjaga. Betul-betul mata dia terbuka. Korang tahu sebab apa? Dia dengar dekat bilik sebelah. Bilik sebelah tu Jason dan juga David. Dia orang tidur sebilik. Jadi dia dengar dekat sebelah tu suara Jason, yang kawan dia datang daripada kucing tadi. Dia dengar suara Jason menjerit-jerit, seolah-olah Jason marah. Dan dia terdengar-dengar juga Jason cakap macam ni, siapa suruh kau kacau dia? Dia kawan aku, jangan kau kacau. Pergi kau dari sini, pergi kau dari sini. Macam tu lah, menjerit-jerit suara Jason. Tapi bila dah suara Jason tu menjerit-jerit, terbangunlah juga Fikri. Apa hal pula kawan aku ni? Tapi dia tak berani keluar daripada bilik. Dia pergi bilik sebelah, dia tak berani. Sebab dia kata, lantaklah dalam bilik tu ada David. Lantaklah biarlah David yang uruskan. Mungkin Jason ni mengigau waktu malam. Okey, dia pun sambung tidur. Baru nak lelap-lelap mata, tengah-tengah melayang-layang. Pada waktu ni berterusan tau. Jason masih marah-marah lagi. Tapi lantaklah kau nak marah-marah, aku punya pasal, dia kata. Jadi waktu dah terlayang-layang nak tidur, tiba-tiba pintu bilik dia diketuk. Dia pun terus tanya, siapa tu? Jawapan yang sangat-sangat pelik. Kami adalah pihak security. Boleh tak Cik Fakri keluar? Ada benda nak dibincangkan. Menganga dia. Macam mana pula security boleh masuk dekat dalam apartmen ni? Sebab itu adalah apartmen. Dalam apartmen tu ada 3 bilik. Jadi kalau security nak masuk, mestilah masuk daripada pintu depan. Takkan pintu depan terbuka? Pelik dia. Jadi dia tanya sekali lagi, betul ke security ni? Betul. Cik Fikri, sila buka pintu dan ikut kami. Lepas tu dia pun buka pintu. Memang betul-betul depan pintu dia ada security. Dia tanya, kenapa? Dekat office kami dekat bawah ada kawan Cik Fikri, minta Cik Fikri turun. Lepas tu Fikri pun ikutlah dengan baju-baju tidur, dengan kepelekat gombang-gombang kan. Dia turunlah ikut security tu turun bawah, tingkat bawah. Kalau tak silap abang, apartmen ni dekat tingkat 2. Jadi bila sampai kat bawah, dia nampak ada seorang lelaki hanya berpakaian boxer, baju tak pakai, kasut tak pakai, seluar tak pakai, boxer je, memang togel macam ayam macam tu. Rupa-rupanya bila datang dekat David, dia tanya, dan kau kenapa pula dalam keadaan macam ni turun dekat security guard? Mana Jason? Kata, macam ni Fakri, dia cerita. Rupanya waktu dia tengah tidur, tiba-tiba dia nampak Jason bangun. Lepas tu dia dengar Jason berborak-borak, macam berborak-borak dengan seseorang. Dia pun buka lah mata. Bila dia buka mata, dia nampak Jason memandang, duduk tepi katil, memandang ke depan. Maksudnya memandang membelakangkan dia. Jadi dia tengok, Jason. Tapi sebelah Jason ada perempuan pakai baju hitam. Dia pun jadi marah lah kan. Dia cakap lah, Jason, berani kau bawa perempuan masuk dekat dalam sini. Kau tahu tak aku tengah tidur dalam keadaan macam ni, kau bawa perempuan pula. Waktu dia cakap macam tu, habis dia cakap, perempuan tu terus menoleh ke arah David dengan mukanya hitam, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, hitam macam tu je. Waktu tu David kata dia tak fikir panjang, sah-sah yang dia nampak ni hantu. Dia pun tu buka pintu bilik, berlari. Di waktu tu dia dah tak ingat, dia kata sedar-sedar je dia ada dalam keadaan separuh bogel tepi
security guard. Rupanya dia dah memang hilang lah. Dia memang hilang pertimbangan, terus lari terus ke guard, dan dia beritahu guard apa yang terjadi dekat bilik, dan dia minta guard panggil Fakri turun. Itu yang Fakri turun. Jadi ceritanya apa yang berlaku dekat Jason malam tu, pagi tu, start daripada pukul 2 sampai pukul 5 pagi, sebab Kak Sabah kan subuhnya awal kan, sampai pukul 5 pagi diorang berdua ni tidur dekat guard sambil menangkur dekat meja, tak nak naik atas, takut. Sebab memang Fakri dah nampak benda tu, Jason pun dah nampak benda tu. Dia biarkanlah Jason lah, David dah nampak benda tu, dan dia biar je lah Jason sorang-sorang handle dekat atas bilik tu. Bila dah solat subuh, Fakri dah solat subuh, dia ajak David untuk naik ke atas. Bila naik ke atas, dia tengok Jason masih lagi tidur. Dia orang siap-siap terus pergi ke bank untuk urusan office. Bila sampai kat bank, selang setengah jam Jason datang. Marah Jason, aku tengah tidur, kenapa kau tak kejut? Kau main pergi je kan, kau tak kejut pun aku. Dia orang kata dia orang bagi alasan lah. Sebenarnya bukan kami tak nak kejut, tapi sebabnya yelah nak awal dia kata macam tu. Jadi lepas habis buat kerja, Jason cakap David cakap dekat Jason, malam ni aku tak tidur dengan kau sebab aku pergi tidur rumah kawan aku yang dekat Tawau ni, kata. Bila Fakri dengar David bagi alasan macam tu, dia pun bagi alasan jugalah. Aku pun sama, aku tidur rumah sepupu, kau tidur lain seorang-seorang kat sini. Tu Jason bila dia dengar David dengan Fakri cakap macam tu, dia nak cakap apa kan, dia pun okey lah, tak adalah, okey je, tak ada masalah, dia kata. Okey, jadi malam tu sebenarnya si David tidur dengan si Fakri dekat hotel lain, tinggalkan Jason seorang-seorang. Jadi dah selepas daripada tu, okeylah, diorang pun siap-siapkan kerja, tidur 2 malam kan, dah siap kerja, diorang pun baliklah ke Kuching semula. Tinggallah David dekat dekat Tawau Sabah. Jadi Fakri dengan Jason pun baliklah rumah. Okey, itu adalah tamat bahagian pertama. Sebenarnya abang tak naklah berhenti, tapi tiba-tiba tekak abang sakit pula sebabkan bercerita kan panjang, setengah jam jugalah, 30 minit 20 minit juga. Jadi abang putuskan cerita ni, abang sambung cerita seterusnya. Jadi selepas peristiwa tu, macam biasa, Fikri dengan Jason bekerja dekat bank tu macam biasa. Pada tahun 2001, diorang dapat berita yang Fikri dengan Jason dapat berita David meninggal. Punca David meninggal adalah disebabkan oleh kanser. Jadi diorang ni pun sedih lah juga, sebab diorang pernah duduk sama-sama, pernah bekerja sama. Lepas tu Fikri pun rasa sedih sebab dia pernah tidur serumah dengan David waktu dia pergi kat Tawau Sabah tu kan. Jadi dengan kata lain, semualah sedih-sedih. Bila dah sedih-sedih, okeylah. Selang setahun ke selang 2 tahun selepas tu, dapat pula berita Jason pula kena kanser. Jason pula kena kanser. Jadi Jason, kalau tak silap abang, kena mungkin kanser usus, lebih kurang macam tu lah. Jason kena kanser. Jadi setiap hari Fikri akan melawat Jason dekat hospital, dekat rumah, dekat hospital. Dan banyak kali jugalah yang Jason ni ambil cuti sebab untuk menjalani rawatan dekat hospital. Jadi nak jadi cerita lah, dipendekkan cerita, akhirnya selang beberapa bulan selepas tu, Jason dikabarkan nazak. Jadi bila Jason nazak tu, dia yelah nyawa dan nak sampai ke hujung kan, kita pun boleh tahu. Jadi Fikri ni pun dengan rasa sedih pergilah ke hospital. Bila ke hospital, dia tengok waktu tu Jason dah betul-betul kurus. Lepas tu dia punya kanser dah tak boleh diselamatkan lagi, dan dia dalam keadaan yang sangat-sangat meletihkan, yang sangat-sangat kesian sebab sakit kan. Jadi dia pun minta maaf lah dengan Jason kalau dia ada tersalah selama ni, dan Jason pun samalah minta maaf kat dia. Tiba-tiba waktu ni ada seorang padri tengah buat bacaan kitab Injil bersebelahan dengan Jason. Lepas tu ada beberapa lagi orang yang turut baca doa sebelah Jason, seperti amalan orang-orang Kristian. Tapi disebabkan kawan, Fikri terus juga teman Jason untuk ke saat-saat akhir. Tapi ada sesuatu yang sangat tak boleh dilupakan, iaitu waktu habis Jason minta maaf dengan Fikri, Jason cakap, "Fikri, sebenarnya ada satu benda yang aku nak bagi tahu kau. Dekat belakang kau
ada perempuan yang kau pernah jumpa dekat Tawau Sabah hari tu. Dia seolah-olah nak ikut kau, dia kata. Waktu tu berderau darah Fikri. Sebabnya dia tak pernah bagi tahu dekat Jason yang dia pernah nampak perempuan berjubah dan berambut panjang dekat Tawau Sabah pada tahun 2000 tu. Dia tak pernah beritahu dengan Jason. Macam mana Jason boleh tahu? Berderau dia. Tapi dia kata dia diamkan ajalah. Jadi selepas habis upacara doa tu, Fikri pun balik ke rumah dia. Waktu tu dia dah kahwin, dah ada beranak penak semua. Jadi bila dia balik, dia terfikir-fikir apa yang Jason cakap. Waktu lepas maghrib, dia dapat telefon Jason dah meninggal dunia. Jadi dia pun rasa sedih. Tapi pada masa yang sama, dia terfikir, apa yang Jason cakap ni sebenarnya? Adakah yang Jason cakap ni perempuan yang sama yang dijumpa dekat Tawau Sabah pada tahun 2000? Okey, tak apalah. Lepas habis majlis pengkebumian semua segalanya, jadi Fikri pergi jumpa dengan isteri Jason. Dia cerita dekat isteri Jason apa yang terjadi pada tahun 2000 dia dengan mendiang David. Okey, lepas tu isteri dia cakap sebenarnya selepas kemalangan yang dialami oleh Jason ada sesuatu yang pelik. Seluruh keluarga memang boleh nampak ada seorang perempuan berjubah hitam dan berambut hitam selalu ikut belakang Jason. Kat mana Jason pergi sejak daripada kemalangan tu. Sampaikan keluarga diorang terpaksa panggil padri untuk menghalau benda tu. Dan padri tu beranggapan mungkin selepas waktu Jason koma, Jason termasuk dekat alam sebelah. Dan makhluk alam sebelah tu rasa seronok dengan Jason dan ikut Jason ke alam kita. Itu yang padri itu beranggapan lah. Kalau dalam Islam mungkin itu adalah jin. Kalau dalam agama Kristian mungkin jin jugalah. Abang pun tak pasti kalau salah minta betulkan lah ya. Jadi dia kata ada seseorang perempuan yang mengikut. Dan lebih menakutkan lagi bila si Fahmi teringat waktu dia pernah melawat Jason dekat hospital. Beberapa hari sebelum Jason meninggal, Jason pernah berbisik dekat dia. Cakap macam ni. Fakri, David kirim salam. Fakri terus tanya, macam mana kau boleh jumpa David? Tadi aku masuk dekat alam roh, aku jumpa David baik-baik aja di sana, dia kirim salam kat kau. Dia kata lama tak jumpa. Berderau darah Fakri. Biar betul si Jason ni jumpa roh David dah lama meninggal kot. Tapi akhirnya si David meninggal, si Jason meninggal dan cerita tu terkubur macam tu je. Lepas tu abang pun gatal-gatal tanya soalan kan. Abang tanyalah dekat Fakri, tak pergi ke jumpa-jumpa ustaz ke siapa-siapa ke nak tengok betul ke ada perempuan yang mengikut daripada belakang tu. Tapi Fakri kata setakat ini tak ada apa-apa yang mengacau hidup dia dan dia pun tak nak ambil tahu. Takut kan kalau dia pergi jumpa orang alim tu cakap, betul belakang anda ada makhluk gelap yang mengikuti anda. Dia kata, kalau kita huru-hara, jadi lebih baik tak tahu daripada tahu tapi lepas tu huru-hara. Jadi cerita ni hanya beberapa orang yang tahu dan cerita ni tamat dekat sini. Dan Fikri pergi berjumpa dengan isteri Jason, minta izin untuk cerita ni disampaikan kepada abang. Jadi masih lagi misteri siapa yang ikut Jason selama dia selepas aksiden. Cerita yang ketiga disampaikan kepada abang oleh seorang perempuan yang lebih kurang umur-umur abang juga. Namanya Arina, bukan nama sebenar. Berlaku kalau tak silap abang dekat Kuching, Sarawak pada tahun 1993. Ceritanya pendek tapi best. Korang dengar cerita ni. Waktu tu hari raya. Dia kata waktu tu hari raya. Dan kalau dekat kawasan Kuching dan kawasan Sarawak, hari raya orang selalu pergi beraya bukan waktu siang tapi waktu malam, sebab waktu siang tu panas. Jadi bila waktu malam tu lebih sejuk, bolehlah pakai baju cantik. Jadi nak jadikan cerita, ramai-ramailah Arina, kakak dia dan kawan-kawan berayalah daripada satu rumah ke satu rumah. Jadi seronoklah dia orang dapat duit raya. Dan dengan kata lain juga, waktu malam raya di Sarawak sangat meriah. Semua orang pergi beraya, semua orang pergi melawat rumah saudara mara. Jadi dia rasa tak takutlah untuk berjalan-jalan malam. Okey.
Ceritanya bermula bila dia balik daripada beraya pukul 10.30 malam. Dia nak balik ke rumah dah pukul 10.30, tak naklah beraya lagi lah, duit raya pun dah dapat banyak waktu tu dia kata. Jadi dia pun pergilah balik ke rumah, dan waktu tu kawan-kawan dia dah tak ikut dia lagi, sebabnya kawan-kawan dia dah pergi ke rumah-rumah lain lah, rumah-rumah balik rumah masing-masing. Tinggal Arina dengan kakak dia aja. Jadi tengah-tengah dia jalan-jalan, sambil tu berborak, seronok sangat, budak-budak kan seronok sangat berborak. Tiba-tiba dia nampak ada satu motor daripada belakang dia, daripada belakang dia terus ke depan. Daripada belakang dia terus ke depan. Tapi yang peliknya, motor tu menjerit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan keadaan motor tu gelong, kalau kita panggil gelong, goyang macam. Jadi si Arina pelik, kenapalah pakcik ni bawa motor macam ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantaklah borak lagi dengan kakak dia, gunggang kau kan ni, borak lagi. Tiba-tiba dia nampak motor lain daripada depan menuju ke arah dia. Dia tengok, pakcik. Lepas tu dia tanya, pakcik kenapa pakcik? Kata, anak-anak, jalan, jangan tengok belakang. Jalan laju-laju, dia kata. Kalau boleh lari, jangan tengok belakang, dia kata. Okey, jadi bila dah macam tu, Arina rasa takut. Dia pegang tangan kakak dia pegang baju dia, langsung daripada suruh berlari, langsung tak boleh bergerak, menolak macam tu. Jadi dah bila ketakutan sangat, pakcik dia cakap, cepat jalan, jangan pandang belakang. Jadi Arina dengan kakak dia ni berdua jalanlah secepat mungkin lah, secepat yang boleh. Tapi dia dengar dekat belakang pakcik tu, Allahu Akbar, dia cakap macam tu. Dan pakcik tu sambung lagi satu ayat, penanggal yang tak ada tuan, pergi kau dari sini dengan izin Allah, dia kata. Bila dengar perkataan macam tu, budak, apa lagi, dia nak tengoklah, perasaan ingin tahu dia tu memang tinggi sangat. Dia pun pandanglah ke belakang. Dia nampak segumpal cahaya terapung-rapung dekat udara. Waktu tu dia tahulah yang dia nampak tu penanggal. Dia pun berjerit dengan kakak dia, kak lari, ada penanggal. Jadi dia pun berlari dengan kakak dia. Tapi yang berlari ni, kata dia seronok nak berlari tu, tangan dia ni masih menggenggam baju kakak dia, dan kakak dia punya tangan masih menggenggam baju dia. Jadi bila dia orang berlari tu, dengar pakcik tu Allahu Akbar, dan akhirnya mungkinlah penanggal tu hilang. Bila sampai kat rumah, baju dia orang kedua-dua koyak yang memang tak boleh pakai lagi. Marah mak dia orang. Bila mak Arina tanya kenapa, lepas tu Arina tu ceritalah ada sesuatu bola api tergantung-gantung, terapung-rapung macam tu kan. Jadi kecoh lah, kata, ya Allah, apa pula jadi ni. Jadi dia suruhlah anak-anak dia masuk dalam rumah. Besok pagi, start daripada hari tu sampai jejak 2-3 minggu, heboh dekat taman perumahan tu. Semua orang buat rondaan tiap-tiap malam. Ada rukun tetangga yang meronda setiap malam untuk pastikan keadaan selamat. Heboh, semua orang dah nampak penanggal terapung-rapung dekat taman tu. Dan mengikut kata Arina, memang di kawasan tempat tinggal dia terkenal dengan legenda penanggal. Boleh kata penanggal tu macam sesuatu yang selalu orang nampak. Cerita yang keempat, ini 4 cerita. First time abang sampai ke 4 cerita, panjang betul ni. Cerita yang keempat disampaikan oleh seorang budak perempuan, dan lebih kurang bayar abang juga. Berlaku pada tahun 2006 dekat Lebuh Raya Utara Selatan. Dan watak kali ini abang letak namanya Kartini. Sebab apa namanya Kartini? Sebab abang dapat satu mesej, bang boleh tak letakkan salah satu watak selepas ni dengan nama Kartini, sebab saya nak dedikasikan video abang ni untuk adik saya punya birthday. Jadi apa-apa pun abang ucapkan selamat hari jadi Kartini. Jadi kali ni abang nak gunakan nama Kartini dalam cerita abang. Cerita dia macam ni. Kartini asal daripada Sarawak. Lepas tu berkahwin dengan orang Semenanjung, orang Sabah lah, orang Kedah. Jadi pada tahun 2006 Kartini ni bersalin anak yang ketiga keempat kelima, lebih kurang macam anak banyak lah kan.
Jadi dia bersalin dekat rumah mak mentua dia dekat Kedah. Tapi suami dia kerja dekat Kajang, kerja pula kerja kerajaan, jadi tak boleh nak cuti lama. Dapat cuti seminggu je, lepas tu kena balik Kajang semula. Jadi tinggallah Kartini dekat Kedah, Alustar lah lebih kurang macam tu, dengan anak-anak dia yang lain. Tak pun mak mentua dia bela, okey, bila dah habis pantang, kalau bukan habis lah, dalam lebih kurang 32 hari pantang, jadi si suami ni pun jemputlah Kartini ni daripada Kedah nak baliklah ke Kajang. Sambung pantang dekat Kajang lah dengan kata lain. Jadi nak jadi ceritanya apa yang berlaku di pertengahan jalan tu lah. Jadi diorang bertolak daripada Kedah nak ke Kajang tu waktu malam, sebabnya alasan kalau siang panas ataupun siang tu kalau anak-anak dia terjaga, yelah budak-budak siang kan manjang sekena singgah macam-macam tempat, kejap nak kencing, kejap nak berak, kejap nak buah, kejap nak mainan. Jadi kalau berjalan malam kebanyakan tempat memang dah tak buka lagi kan, dia gelap je. Kalau anak-anak dia nak minta-minta, cakap lah ni dah gelap dah malam, tak boleh, esok pagi boleh. Buat alasan lah kan, tak nak kasih anak minta-minta mainan. Jadi dia bertolaklah malam daripada Kedah nak ke Kajang. Dan mengikut ceritanya, kes ni berlaku dekat satu kawasan di negeri Perak, di Lebuh Raya Utara Selatan. Tapi dekat kawasan ni tak ada lampu. Abang pun tak tahu kawasan yang mana, sebab abang jarang jalan malam di Lebuh Raya Utara Selatan. Abang selalu jalan siang untuk mengelakkan benda-benda macam ni lah. Dia kata dekat kawasan tu memang tak ada banyak lampu. Kalau siapa-siapa yang tahu, komen kat bawah. Abang pun nak tahu. Jadi tengah-tengah dia bawa kereta, tiba-tiba waktu tu memang gelap, gelap segelap-gelapnya. Tiba-tiba suami dia dibukalah radio. Bila sampai kat kawasan gelap tu, dia buka radio, dia kuatkanlah radio untuk menghilangkan rasa seram lah kan, sebab kawasan tu. Jadi bila dah dengar radio, lekalah macam-macam lah celoteh-celoteh DJ tu. Nak jadi cerita, tiba-tiba tengah-tengah jalan yang gelap tu, siaran radio hilang. Bunyi macam tu. Bila siaran radio hilang, si Kartini ni, baby dekat pangku ni, sebab dia baru lepas bersalin kan, baby yang baru lahir kat pangku, dia pun boring-boring, dia pandang kiri, dia pandang kanan, lepas tu dia terpandang dekat cermin sisi. Korang tahu apa dia nampak? Dia nampak, dia tenung cermin sisi tu, dia nampak sesuatu yang pelik. Dia nampak macam binatang yang tengah, macam kucing tengah bergerak ke arah dia, ke arah kereta dia. Kelajuan kereta dia tu lebih kurang laju lah, dia kata 100 km sejam. Tapi dia nampak binatang tu daripada cermin kereta tu. Laju pula binatang ni. Tak apalah, dia pun menyandar balik. Sambil menyandar tu nak nyedap-nyedapkan hati, dia berzikir-zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup habis dia berzikir, dia tengok semula dekat cermin sisi tu. Rupanya bukan binatang, perempuan merangkak. Lajulah tu, kok macam tu. Merangkak ke arah kereta dia, mengejar kereta dia. Waktu tu yang diingat Allahu Akbar, dia pandang suami dia, bang zikir, dia kata. Jadi suami dia, itu zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung zikir lah suami dia. Jadi suami dia berzikir, dia pun berzikir, Allah Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berzikir-zikir. Jadi suami dia pun, siaran radio dah tak ada pun, sama-sama lelaki bini berzikir. Bila dia berzikir, dah lama, dia kata dah agak lama dia berzikir, dia pun jeling lah dekat side mirror tu. Benda tu makin dekat, dah dekat belakang kita je. Waktu tu suami dia tak tanya tau. Suami dia tak tanya kenapa awak berzikir. Waktu tu dia makin kuat berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makin kuat dia zikir. Bila dia kuat zikir, si suami pun sama kuat zikir. Sama naik lah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak nak beritahu suami dia. Sebabnya dia kata, kalau dia beritahu suami dia akan pecut. Dan akan bawa pemanduan yang tak berapa nak selamat. Anak-anak ada kat belakang, takut berlaku aksiden. Tapi itulah yang dia buat. Dia zikir banyak-banyak. Zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia tengok lagi dekat cermin sisi. Korang mesti anggap dia hilang kan? Tak, dia tak hilang. Dia dah melekat kat kereta. Sudah. Tapi mujurlah kata Kartini, waktu tu cermin kereta ternaik atas lah. Kereta diorang ada pasang aircon lah, bukannya buka cermin. Jadi dia nampak benda tu dah melekat kat kereta. Waktu tu dia dah tak boleh cakap lagi lah. Dia cuma berdoa dalam hati, Ya Allah, ya Tuhanku, aku memang banyak dosa, tapi tolonglah demi anak-anak dan suami aku.
Jauhkanlah benda tu daripada kereta kami, lindungilah kami daripada malapetaka dan bencana. Dia berdoa sambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar. Tapi Allah dengar doa dia. Dia buka mata, benda tu dah tak ada, dah hilang. Dan tak lama lepas tu kereta diorang masuk dekat kawasan yang ada lampu. Sampailah balik ke Kajang. Bila sampai dekat Kajang, suami dia tanya, bagus juga kan awak zikir-zikir malam. Saya pun dah lama juga tak zikir-zikir waktu memandu. Tengok awak semangat zikir, saya pun berzikir samalah. Dia cakap apa? Abang tahu tak senang tiba-tiba saya berzikir macam nak huru-hara. Sebenarnya, dia ceritalah dungdang sampai habis. Nganga suami dia. Kenapa awak tak beritahu? Dia cakap, kalau saya beritahu abang, kereta ni abang akan bawa laju-laju. Bahaya untuk saya dengan anak-anak. Saya rasa benda ni ada sebab saya ni masih belum habis pantang. Abang tak faham apa kaitan belum habis pantang dengan benda tu nak kejar. Adakah selepas habis pantang, sebelum habis pantang masih ada lagi darah-darah yang keluar? Abang tak tahu. Abang pun belum pernah bersalin, belum pernah ada isteri lagi, jadi abang tak tahu. Jadi kalau ada siapa-siapa tahu boleh komen kat bawah. Dia kata benda tu berbau yang dia ni belum habis pantang. Jadi mungkin benda tu nak apa, darah lah apalah. Jadi dia punya moral of the story dia, kalau jalan malam-malam tu, kita ready-readykanlah kaset-kaset ataupun kaset tahun 90-an betul ni. Sediakanlah MP3 ayat-ayat Al-Quran. Dalam keadaan macam tu, boleh pasang ayat Quran terus kan. Jadi itu adalah keempat-empat cerita yang abang nak sampaikan pada malam ni. Terima kasih dah menonton abang lah. Terima kasih dah menonton, dengarkan cerita abang daripada mula sampai habis. Tentang 4 kisah. 2 daripada yang terawal tu adalah kisah orang yang sama. Kisah yang ketiga dengan keempat adalah orang yang berlainan. Disampaikan kepada abang. Moga-moga menjadi pengajaran untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.